Penduduk kampung Padang Tara di Hulu Terengganu hidup dalam kebimbangan. Ekoran muncul sekumpulan beruang sejak beberapa bulan lalu. Haiwan yang dipercayai spesies beruang matahari dianggar setinggi 7 kaki itu didakwa penduduk muncul hampir setiap malam. Seorang lelaki bersama anaknya berusia 3 tahun diserang seekor biawak besar dianggar seberat 60 kg. Kejadian berlaku di Kampung Wakaf Tembesu kira-kira jam 9 pagi tadi. Seorang wanita berdepan detik cemas selepas diserang seekor anjing di Tanjung Minyak, Melaka. Mangsa juga bergelut selain mengelak gigitan haiwan berkenaan dalam usahanya menyelamatkan diri. Serangan daripada haiwan berbisa, haiwan liar maupun haiwan yang jinak tidak mengenal sesiapa sehingga ada yang boleh meragut nyawa. Selain itu, bisa pada sengatan serangga seperti tebuan, lebah dan kalajengking juga boleh menyebabkan kegagalan pada organ dalaman. Apakah punca sebenar serangan haiwan berlaku? Bolehkah perkara ini dicegah? Ikuti perbincangan selama sejam bersama saya dan tetamu-tetamu jemputan yang akan membincangkan mengenai gigitan dan sengatan haiwan dalam Hello Doktor seketika nanti. Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua penonton TV3. Terima kasih kerana bersama kami di Hello Doktor. Hari ini kita akan membincangkan mengenai gigitan dan juga sengatan haiwan. Jika anda mempunyai apa-apa soalan, anda boleh hubungi kami di talian Hello Doktor 0377261603 atau anda boleh ke laman media sosial TV3 Malaysia, terus ke poster Hello Doktor, tinggalkan komen anda di situ dan soalan yang dipilih akan ditanyakan kepada tetamu pada hari ini. Baiklah, di studio pada hari ini bersama kita ialah Profesor Madya Dr. Ahmad Khaldun Ismail, pakar perunding perubatan kecemasan. Apa khabar, Prof? Sihat? Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kami pada petang ini. Prof, seringkali kita dengar tentang sengatan haiwan ataupun gigitan haiwan dari sekecil-kecil serangga ataupun gigitan oleh binatang seperti beruk ataupun kera. Berapa kerap sebenarnya perkara ini berlaku, Prof? Okey, terima kasih soalan yang bagus. Kita di Malaysia sebenarnya berada di dalam Khatulistiwa, iklim Khatulistiwa, dan kita mempunyai banyak haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Dan kita masih lagi mempunyai hutan yang tebal. Jadi kita sebenarnya kaya dengan berbagai jenis haiwan yang sebenarnya boleh mendatangkan masalah jika kita bertembung dengan haiwan liar. Seperti kita tengok dalam montaj tadi, beruang, biawak, kera. Ya. Tetapi setengah-setengah haiwan ini memang ada di dalam kawasan perumahan kita. Contohnya yang macam tadi, tunjukkan anjing dari rumah jiran, kan? Yeah. Jadi memang kita ada membela haiwan dan mereka ini boleh mendatangkan masalah jika mereka menyerang ataupun kita sendiri tidak sengaja menyebabkan kita digigit ataupun disengat oleh haiwan berkenaan. Kadang-kadang haiwan yang dibela, haiwan-haiwan pemeliharaan juga pun mendatangkan tidak semestinya semua juga. haiwan liar. Haiwan yang kita bela, contoh kucing, kita ramai yang membela kucing, juga boleh mendatangkan masalah kalau tidak dijaga dengan baik. Haiwan berkenaan boleh mungkin mendapat kesakitan dan dia mungkin menyerang bukan kerana dia nak menyerang kita, tapi mungkin untuk mempertahankan diri. Jadi kita memang di Malaysia banyaklah mendapat kes-kes gigitan dari haiwan-haiwan sama ada peliharaan ataupun haiwan daripada luar ataupun liar. Boleh berlaku di mana sahaja kepada sesiapa sahaja, ya Prof. Dan apa pula antara gigitan atau sengatan yang biasanya berlaku oleh mereka yang mendapatkan rawatan di unit rawatan terapi? Okey, di Jabatan Kecemasan biasanya pesakit akan datang ke kecemasan kami di barisan hadapan. Yang kita dapat selalu ialah haiwan-haiwan dari haiwan darat lah. Jadi haiwan di darat ni ada seperti ular, lebah ataupun tebuan, sengatan lebah dan tebuan. Ada juga sengatan daripada kalajengking, lipan. Itu antara kebiasaan yang kita dapatilah. Dan boleh juga
haiwan berbisa yang lain seperti di lautan, orang berenang di pantai dan mendapat sengatan dari obor-obor, itu yang paling kerap yang kita dapatilah. Yang lain seperti sengatan daripada ikan pari, ikan duri, itu pun boleh berlaku di kawasan perairan pantai. Kalau itu yang boleh diketahui oleh mereka yang disengat kan. Bagaimana pula kalau kanak-kanak? Kadang-kadang mereka tidak boleh bagi tahu apa binatang ataupun serangga yang menggigit mereka. Bagaimana kalau doktor kesan apa kesan gigitan tu? Biasanya yang paling jika tidak nampaklah haiwan yang menggigit itu biasanya pesakit akan memberikan gejala sakit di tempat yang terkena gigitan ataupun sengatan. Biasa sakit itu akan sama ada secara tiba-tiba dan kesakitan itu pun berbeza, boleh sama ada dari tidak berapa sakit kepada paling sakit. Jadi bergantung kepada haiwan yang menggigit, simptom sakit adalah yang paling utama. Yang kedua ialah setelah beberapa minit ataupun beberapa lama, kawasan yang digigit itu akan jadi bengkak. Kebengkakan ini boleh berlaku disebabkan oleh kecederaan fizikal daripada gigitan, ataupun jika haiwan itu haiwan yang berbisa, boleh juga menyebabkan kebengkakan daripada bisa itu. Itu adalah tanda-tanda lokal. Tetapi jika haiwan yang menggigit itu, contohnya macam tadi anjing, besar kan, jadi gigi dia besar juga, ataupun kucing, jadi dia punya gigi dan taring yang tajam dan boleh menyebabkan kecederaan fizikal yang mana berlaku kekoyakan kulit, daging akan terkoyak ataupun otot akan terkoyak dan juga boleh menyebabkan pendarahan yang banyak. Itu ada lagi satu simptom yang kita selalu jumpalah. Ada pelbagai simptom dan juga kesan-kesan dia ada kesan fizikal dan kesan daripada bisa. Okey, kalau kita tengok pun ada pelbagai kesan gigitan, tetapi ada setengah daripada kita lah kalau kena gigit ataupun kena sengat sikit, okey tak apalah, biarkan sahajalah. Tetapi sewaktu bila kesannya macam mana tu sampai kena jumpa doktor? Okey, sebenarnya semua gigitan yang disebabkan oleh haiwan, sama ada haiwan kita punya domestik yang kita bela ataupun haiwan liar, kita tidak galakkan hanya duduk di rumah. Jadi kita menggalakkan semua kes kecederaan ini perlu dibawa kepada perhatian seorang doktor, sama ada di klinik ataupun yang lebih serius dibawa ke Jabatan Kecemasan. Seperti yang dapat kita lihat ni, Prof, kebenaran setempat sekitar luka, adakah itu antara tanda-tanda okey kena jumpa doktor sekarang juga perlu ke klinik? Demam tu kalau simptom demam adalah sudah lewat, dia tu dah sampai ke tahap simptom sistemik. Jadi gejala sistemik. Yang lebih awal saya cakap tadi ialah sakit dan bengkak. Itu yang paling awal. Jadi sebelum dia lagi teruk, perlulah pergi ke hospital dengan segera supaya pemantauan tu dapat dibuat dengan lebih sempurna dan lebih awal. Jika pesakit tunggu sehingga simptom yang teruk di rumah, boleh menyebabkan mungkin tidak cukup masa untuk sampai ke hospital supaya doktor dapat merawat dengan lebih baik. Jadi simptom yang ini sebenarnya kita akan pantau apabila pesakit mungkin tidak ada apa-apa simptom langsung bila dia sampai, tetapi simptom ini akan dilihat muncul setelah beberapa lama di dalam pemantauan hospital. Jadi bila itu berlaku kita boleh memberikan perawatan dengan segeralah. Jadi kalau di rumah susah. Pesakit dah lambat, simptom dah lewat, bila sampai keadaan tambah teruk. Itu setakat ini kita dapati contohnya daripada gigitan ular berbisa. Pesakit biasanya mungkin tidak kenal ular. Itu ular berbisa ataupun ular. Ada pelbagai jenis-jenisnya. Ya. Jadi setengah orang mungkin kena gigit itu tidak rasa sakit pada mulanya. Ada ular yang berbisa bila gigit dia tidak akan menyebabkan rasa sakit. Jadi dia ingat tidak menjadi tak ada masalah. apa-apalah. Jadi dia tidak pergi ke hospital, dia mungkin merawat dengan sendiri. Tetapi mungkin setengah jam lepas tu dia mendapat simptom gejala neurotoksik, for example. Tidak lama setengah jam saja. Ya, boleh. Sukar bernafas dan menjadi lemah. Jadi dalam keadaan begitu memang susah untuk dia pergi ke hospital sendiri mendapatkan bantuan. Jadi kalau dari awal dia sudah terkena itu walaupun tidak ada gejala dan terus pergi ke hospital untuk dapatkan rawatan kecemasan,
mungkin bila gejala itu timbul, kita sudah berada di tempat yang lebih selamat. Okey, itu dia, kita dah tahu sedikit sebanyak pengenalan mengenai gigitan dan sengatan haiwan. Selepas ini kita nak tanya pula kepada Prof tentang kesan-kesan dan sengatan haiwan ataupun serangga. Kita bagi Prof rehat untuk bernafas seketika. Kita berehat seketika kembali selepas ini di Hello Doktor. Tahukah anda bahawa simptom-simptom demam denggi dan jangkitan COVID-19 ada bersamaan seperti demam panas, keletihan dan sakit badan. Namun jangkitan demam denggi akan mengakibatkan pesakit mengalami sakit kepala, loya dan muntah. Bersama melawan denggi. Kuasa di tangan anda. Doktor, dan pada hari ini kita membincangkan mengenai gigitan dan sengatan haiwan. Ingin saya ingatkan, jika anda mempunyai apa-apa soalan mengenai topik pada hari ini, anda boleh hubungi kami di talian Hello Doktor 0377261603 atau anda boleh tinggalkan komen di poster Hello Doktor di laman media sosial TV3 Malaysia. Dan soalan anda akan dipilih untuk ditanyakan kepada tetamu selepas ini. Masih bersama kita di studio Prof dan juga Tuan Safiq Muhammad, iaitu Jurulatih Pengendalian Haiwan Berbisa Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Apa khabar Tuan? Khabar baik, Alhamdulillah. Dari Marang, Terengganu ya? Ya, daripada Terengganu. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih atas masa yang diluangkan. Baik, Tuan Safiq, boleh tak kongsikan bersama kami secara purata anggarannya berapa banyak panggilan yang diterima disebabkan oleh sengatan ataupun serangan haiwan di kawasan perumahan mereka? Okey, di Malaysia ni banyak konflik berlaku, konflik hidupan liar terhadap manusia yang kita panggil lah. Tetapi ada kes yang baru hadir. Kalau kita tengok pada bulan Januari, bergantung kepada dia punya statistik, pada statistik bermula daripada bulan Januari hingga bulan Oktober, kes ular yang telah kita hadir iaitu sebanyak 24,760. Okey. Itu untuk kes ular saja. Dan kes untuk serangga yang berbisa, Jabatan Bomba telah menghadiri sebanyak 16,000 kes. Iaitu bermula daripada pembetulan. Untuk serangga berbisa 12,111 kes. Yang itu untuk serangga yang berbisa lah. Bermula daripada Januari sampai ke Oktober tahun 2020. Itu kita boleh tengok dia punya konflik hidupan liar terhadap manusia ni di Malaysia agak tinggi lah. Memang cukup tinggi. Memang cukup tinggi. Okay. Dan biasanya berlaku di kawasan-kawasan bagaimana, Tuan? Okey. Biasanya perkara-perkara ini berlaku di kawasan yang berhampiran dengan habitat haiwan tersebut lah. Contohnya kita ambil macam ular kan. Ular ni biasanya kita jumpa di kawasan yang tempat yang lembap, yang tempat yang lembap. Okey. Yang tu biasa kita boleh dapat lah. Kita dapat kes banyak daripada kawasan-kawasan tersebut. Dan satu lagi, punca konflik yang paling besar adalah melibatkan sumber makanan. Sumber makanan ular ni banyak sebenarnya. Contoh saya bagilah. Cicak, katak, tikus dan juga sebenarnya haiwan ternakan kita pun adalah salah satu haiwan pelihara di rumah, kucing pun sama. Ya, salah satu sumber makanan ular. Jadi sebab apa ular tu datang dekat kita punya persekitaran, dia sebenarnya adalah melibatkan sumber makanan. Dan perkara yang kedua adalah melibatkan ancaman habitat. So kita boleh tengok betapa pesatnya membangun kehilangan tempat tinggal, kehilangan habitat. Jadi bila dia kehilangan habitat, dia akan mencari tempat yang baru untuk dia menduduki. Dan juga mencari punca makanan juga. Sumber makanan. Itu yang paling utama juga. Sebab berdasarkan pengalaman saya lah, kebanyakan saya pergi kes, kalau bagi ular sawa dalam rebayam, kalau ular tenusla biasanya dekat atas bumbung tu dia ada makan biawak. Jadi itu adalah punca utama, adalah sumber makanan. Baik, itu antara sebab-sebab haiwan-haiwan liar ini tertarik kepada sesuatu kawasan itu. Seperti yang kita lihat itu ular
Oh. Yang tadi sebenarnya itu ular sawa lah. Ular sawa. Ular sawa batik. Takut saya tengok. Okay. Baik Prof, kalau Prof sendiri pengalaman Prof apa antara mungkin gigitan ataupun sengatan haiwan yang paling bisa yang pernah Prof sendiri rawat kepada pesakit? Di Malaysia seperti yang Tuan Syafiq cakap tadi, memang kes gigitan dan serangatan daripada haiwan sangat tinggi. Tetapi mereka yang digigit ini mungkin sebahagian kecil saja daripada jumlah kes yang direspon oleh pihak bomba dan penyelamat. Jadi kes-kes yang tergigit ni seperti yang Tuan Syafiq cakap tadi, kalau katalah ular tu dalam reban, mungkin dia sendiri yang cuba nak keluarkan ular tersebut daripada panggil pihak penyelamat. Jadi mereka tergigit. Dalam sesi konsultasi kepada what we call REX, Remote Envenoming Consultancy Service, data kami pada setiap tahun lebih kurang 1,000 kes yang dikonsult kepada pihak pakar, dan yang paling tinggi ialah gigitan ular. Lebih kurang 70 ke 80% konsultasi kepada pihak REX adalah melibatkan ular, dan yang lain-lain tu adalah seperti gigitan serangga, lebah, tebuan yang Tuan cakap tadi, lipan, kalajengking, laba-laba, dan juga haiwan daripada haiwan marin seperti sengatan obor-obor. Itu yang paling kerap yang kita terima lah. Haiwan-haiwan yang lain seperti haiwan eksotik yang lain tu, haiwan liar tu memang jarang. Contohnya ada gigitan daripada kera, ada gigitan daripada biawak tadi, ya. Buaya pun. Gigitan buaya. Pernah jumpa Tuan saya gigitan belum buaya lagi. di Sabah dan di Sarawak dan Sabah. Dan juga gigitan daripada haiwan liar yang lain yang besar seperti harimau ataupun beruang ataupun babi hutan. Itu pun boleh menyebabkan kecederaan. Itu sekarang ini di Malaysia kita banyak go outdoors now, kan? Outdoor activity kita, what do you call, eco tourism. Kita suka buat jungle trekking. Jadi kita punya risiko untuk bertembung dengan haiwan liar tu memang tinggi. Jadi disebabkan oleh yang Tuan Syed cakap, kita dah encroach, kita dah masuk ke kawasan liar dan mereka rasa terancam. Dan dia tidak bukan kita ni menjadi sebagai sumber utama dia punya makanan, tidak. Tapi pertahankan diri. Untuk mempertahankan diri, mempertahankan kawasan dia. Dia pun ada keluarga juga, kan, mempertahankan anak-anak dia. Jadi betul kan? Jadi itulah menjadi mungkin penyebab konflik antara manusia dan haiwan. Dan seperti tadi Tuan Syafiq pun katakan, antara yang tinggi adalah disebabkan ular, dan yang paling banyak Prof encounter ataupun hadapi ialah terkena sengatan ataupun gigitan ular. Baik, kita ada soalan daripada selebriti. Jom kita saksikan. Hello doktor, saya Isay. Saya nak tanya pasal serangan haiwan. Kalaulah kita ni kena sengat dengan tebuan, mesti kita panik kan? Betul tak? Panik kan? Apa yang kita kena buat dulu doktor? Thank you doktor. Okey, soalan Teruskan. soalan tu sebenarnya sampai dia orang kata jangan panik, kan, tapi sebenarnya kita dah mustahil panik. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita kalau boleh bawa bertenang, dan kita alihkan diri kita dari tempat yang berbahaya. Contohnya orang yang kena sengat lebah ni, either sama ada lebah tu datang sendiri satu-satu dia cuba kacau, ataupun dia sendiri yang cuba kacau sarang lebah tu. Jadi Tuan Syafiq saya rasa pernah Kalau dengar. kita tengok di paparan pun. Jadi kita cuba jauhi dari kawasan bahaya, bawa bertenang dulu dan pastikan kawasan yang kita kena sengat itu tidak ada lagi tinggal sengat di atas tempat yang kena sengat itulah. Kalau ada, kita cuba buangkan dengan segera dan pergi ke hospital dengan segera. Sebab kita tak tahu bila simptom bisa lebah tu ataupun tebuan tu akan muncul. Jadi lebih baik kita ke hospital. Kalau sakit, memang akan sakitlah tempat yang kena sengat tu. Jadi di hospital kita boleh memberikan ubat tahan sakit, kita boleh beri pemantauan yang lebih teliti dan rapi dan dalam keadaan yang lebih selamat. Apa-apa pun yang paling utama kena tenang dahulu. Susah ke sebenarnya nak tenang ni. Tapi sebenarnya yang lebih bagus ialah kita dapat tahu yang kita boleh mendapatkan bantuan. Kita boleh panggil ahli keluarga, kawan kita, dan di Malaysia kalau kita menghadapi kecemasan
kecemasan, kita boleh call 999. Nanti Tuan Syafiq akan datang. Mungkin Tuan Syafiq pun boleh kongsikan. So ambulans akan datang membawa pesakit ke hospital. Baik. Tadi Tuan Syafiq pun ada katakan haiwan-haiwan ini tertarik kepada kawasan-kawasan yang ada sumber makanan ataupun mereka haiwan-haiwan ini tidak ada lagi tempat tinggal. Dan ada sesetengah orang katakan letak belerang dekat rumah. Tetapi ada juga yang kata ular ni kalau dah selalu sangat duduk belerang, dia dah biasa, dah tak takut lagi dah. Mungkin ada komen daripada Tuan Syafiq. Okey, belerang ni ataupun belerang ni adalah satu benda yang digunakan pada ketika dahululah. Digunakan untuk pertanian sebenarnya. Dia untuk membaja tanah. Okey, nak bagi subur dia punya kawasan pertanian. Jadi dia letaklah belerang tu Jadi sekarang ni kita dengar dah jadi trend bila kita masuk hutan je bawa belerang. Kena ada belerang satu plastik, bawa nak camping je kena ada belerang. Okey. Jadi bagi pendapat saya belerang ni, dan kita tengok dah banyak kajian yang telah dibuat berkenaan ular, terutama dengan ular lah. Ular dengan belerang. Banyak kajian yang telah dibuat, tapi setakat ni kajian tu boleh dikatakan negatif lah. Negatif. Oleh itu apa yang perlu dilakukan? Bagi saya dia tidak relevan untuk digunakan. Tetapi jika untuk serangga-serangga yang kecil mungkin boleh digunakan. Tapi kalau untuk ular result dia negatif lah setakat ni. Bagaimana pula kalau setengah kawasan tu dah berkali-kali ular datang? Contohlah satu rumah ni dia bela beberapa kucing dan selang 3 bulan sekali ada ular datang. Menjenguk. Bagaimana tu? Dia sebenarnya kita berbalik kepada tadi sebab ular hadir ke kediaman kita sebenarnya. Sebenarnya adalah sumber makanan yang paling utama. Sebab apa? Sebab berdasarkan operasi yang telah saya hadiri, operasi yang telah kita hadiri, kebanyakan ular ni dia berada di tempat yang ada sumber makanan. Contoh dalam sarkar kucing pun ada, dalam rebah ayam pun ada, dekat tepi dinding pun dia ada. Sebab dekat dinding ni dia makan cicak. Jadi itulah penyebab-penyebab dia. Jadi jika kita nak halang dia, kita nak bagi pencegahan untuk menghindari ular ni, kita kena hindari sumber makanan. Dan kita kena faham apa itu kitaran makanan. Contohnya macam kita dekat rumah, kita buang sisa makanan dekat merata-rata tempat. Jadi bila kita buang sisa makanan, dia akan mengundang kehadiran biawak contoh. Biawak pun datang. Bila hadirnya biawak, akan hadir pemangsa lain untuk makan biawak tu. Jadi teringat saya lagu Bangau Oh Bangau. Ya, betul. Betul. Berapa sama ya? Betul. Kepada lagu Bangau Oh Bangau. Jadi sumber makanan tu, dia punya kitaran dia, dia punya untuk dia hidup, untuk dia survive. Jadi hindari sumber makanan. Jadi bagi rumah yang ada saluran ruangan yang terbuka, contoh pembentong yang tidak tertutup. Biasa kita tengok ular ni dia suka tempat sejuk. Jadi bila dia suka tempat sejuk, dia akan cari lubang, dia akan menyelinap masuk. Dia menyelinap masuk ke tempat yang sejuk. Jadi yang tu kita jumpa dekat dalam tandas. Itu kebiasaan berlaku lah. Jadi kalau bahagian atas rumah, biasanya mana rumah yang tidak bersiling, tidak bertutup, biasanya dia masuk melalui pintu atas tu lah. Jadi dua perkara yang perlu, kawasan tertentulah yang perlu. Jadi dua perkara yang kita kena titik beratkan lah. Yang pertama sumber makanan, yang kedua adalah jika ada ruangan-ruangan yang terbuka tu yang berpotensi untuk ular masuk, kita tutup. Yang tu biasa kita buat untuk pencegahan. Dan satu lagi tambahan saya, jika kita seorang pembela lah, peternak ayam, jadi macam mana kita nak hindari? Takkanlah kita nak nak buat macam mana lagi Jadi cara untuk menghindari ular tu makan haiwan ternakan kita, jadi cadangan saya kita pasang pukat di sekeliling. Jadi bila ular lalu dia akan lekat. Jadi bila dah lekat, jangan buat sendiri, tapi call 999 untuk dapatkan bantuan orang yang betul-betul pakar dalam bidang ni. Jadi kita tak nak berlaku kecederaan, insiden yang tidak diingini berlaku yang itulah. Jangan memandai. Kalau terkena serangan, dapatkan terus hubungi 999 untuk membantu anda. Sama ada bomba ataupun APM.
Baik, dan Kasar. tadi Tuan Safiq pun dah kongsikan bagaimana untuk mencegah ular daripada datang ke rumah dan boleh membuat perlindungan di situ. Perlindungan, ya. Dan selepas ini kita nak tahu apa pula rawatan yang boleh dilakukan jika anda terkena serangan sengatan ataupun gigitan haiwan. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih setia bersama kami. Jika tadi kita sudah bincangkan mengenai kesan, risiko dan komplikasi akibat serangan sengatan haiwan ataupun gigitan haiwan, kali ini kita nak tahu pula apakah rawatan kepada sengatan haiwan ataupun serangga. Baik Prof dan juga Tuan. Kalau kita lihat serangan sengatan haiwan bukan sahaja di darat tetapi juga di lautan. Seperti tadi Prof pun ada katakan sengatan ubur-ubur. Dan ada mitos, kalau tengok filem pun ada kata kalau kena sengat dengan ubur-ubur, kena dengan urin ataupun air kencing ataupun cuka ataupun air bergas. Okey. Adakah betul ataupun ini mitos? Kalau mitos, apa cara sebenarnya, Prof? Saya akan cuba menjawab bahawa perkara ini sebenarnya kita dah buktikan secara saintifik dengan ujian yang kita buat di makmal, di mana memang air kencing, air kok, air kok sebenarnya akan menyebabkan bisa daripada sengatan tu lagi banyak akan disuntikkan ke dalam badan. Ini untuk jellyfish lah, untuk obor-obor ya. Jadi setengah orang pula ada menggunakan pasir. Dia kata ambil pasir laut tu dan sapu, gosok di tempat yang kena sengat tu untuk kurangkan sakit. Sebenarnya itu pun akan menyebabkan lagi banyak bisa dikeluarkan ataupun menyengat di kulit. Jadi apa bukti yang kita ada ialah kita menggunakan cuka. Cuka boleh mengelakkan sel-sel bisa di atas tentacle jellyfish tu, obor-obor tu daripada keluarkan bisa tu. Jadi bila kita terkena sengatan, kita ada tentacle daripada jellyfish masih lagi di tempat yang tu, jangan kita pegang, kita terus spray dengan cuka ataupun curahkan dengan cuka yang ada. Cuka makan saja, bukan cuka getah lah. Cuka makan. Jadi cuka makan ni acetic acid dalam kadar kepekatan 4 ke 5%. Okey. Jadi kita spraykan saja beberapa saat dan barulah kita boleh keluarkan ataupun tanggalkan tentacle yang atas tangan tadi. Baik. Dia tidak menetralkan bisa. Cuka tidak menetralkan bisa yang dah ada dalam badan. Dia cuma mengurangkan bisa yang belum disuntik lagi daripada disuntik ke dalam badan kita. Baik, itu mengenai ubur-ubur. Bagaimana pula kalau sengatan ataupun gigitan haiwan lain? Apa pula rawatannya? Kalau tengok depan Prof ni ada pelbagai juga. Kita panggil untuk perawatan awal, kita panggil first aid lah, ataupun bantu hayat awal. Jadi yang paling kerap kita tengok ialah untuk ular. Jadi yang paling biasa. Jadi kita menggalakkan orang tu yang terkena gigitan untuk keluar daripada tempat yang ada ular tadi itulah. Barulah dia boleh memberikan perawatan dengan baik kan. Kalau tidak susah. Jadi yang kita tengok selalulah, yang kita dapati orang yang akan buat ialah dia akan sedut tangan dia ataupun tempat yang digigit. Dia akan sedut, dia akan picit keluarkan darah tu, ataupun dia akan menggunakan satu teknik lain di mana dia ikat tangan dia. Itu memang selalu kita dapatilah. Sakit akan datang dengan tangan yang sudah dibalut? Bukan dibalut, diikat. Okay. Digunakan tali ke, dawai ke, tuala ke, selalu kita dapati memang akan ikat. Kemudian dia akan sedut tempat yang kena gigit tadi. Dengan harapan dia menyedut bisa itu keluar. Okay? Tapi itu semua kita dapati tidak membantu langsung dalam mengeluarkan bisa. Malah teknik-teknik itu akan menyebabkan lagi kecederaan kepada dia. Kita sedut, kita punya air liur mengandungi bakteria, boleh masuk ke kawasan yang dipatuk ular tadi. Dan bila kita ikat, kawasan yang kita ikat tu mungkin akan menyebabkan pengaliran darah terhenti dan menyebabkan lagi kecederaan dan kebengkakan dan kesakitan juga.
Jadi apa yang kita sarankan ialah pertama bawa bertenang, bawa bertenang. Walau apa pun situasi, bawa ya. bertenang. Kedua, mengurangkan pergerakan di kawasan yang digigit. Cara kita nak mengurangkan pergerakan sama ada kita berehat dan meminta bantuan untuk someone else bawa kita ke hospital ataupun kita boleh menggunakan anduh. Jadi menggunakan anduh ni perlukan sedikit latihan lah. Perlu Pastinya Tuan Syafiq pun Tuan Syafiq pun mempunyai pengalaman sendiri, ya. Tuan Syafiq pun pernah datang kelas saya juga. Jadi kita memang menganjurkan untuk membuat anduh. Contoh yang paling simple ialah kita gunakan anduh segitiga ni lah, ya. Macam ni kita akan buatkan splint untuk tangan dia, okey, supaya kurangkan pergerakan. Ada lagi teknik yang lain yang kita panggil pressure bandaging, tapi ini pun memerlukan latihan, di mana kita menggunakan bandage yang elastik, dia boleh menarik ni. Dia jadi bila kita apply, dia akan menyebabkan mungkin bisa di kawasan tu tidak mengalir ke dalam saluran limpa. Itu satu lagi teknik, tapi perlu latihan. Jadi kalau kita tak tahu macam mana nak buat pressure bandage ni, tidak masalah. Kita hanya kurangkan pergerakan sahaja. Panggil somebody ataupun bantuan untuk bawa kita ke kecemasan. Itu sedikit sebanyaklah. Tapi kalau Tuan Syafiq sendiri, pernah tak Tuan Syafiq, seperti umum tahu, kalau seorang anggota bomba ni bukan sahaja risikonya berhadapan dengan api, kebakaran, tetapi juga risiko sengatan ataupun gigitan haiwan. Pengalaman Tuan Syafiq sendiri bagaimana? Okey, bergantung kepada pengalaman saya. Saya ni sebenarnya saya cukup menjaga keselamatan diri saya. Maksudnya saya tidak melakukan aksi-aksi yang melebihi dengan ular. Kita just sekadar ada ilmu, just sekadar kita kongsi. Kita mengendali pun hanya untuk digunakan untuk kita mengajar orang. Jadi tak perlulah kita gunakan untuk satu permainan. Itu salah satu nasihat saya lah. Jadi saya ni lebih kepada education. Jadi alhamdulillah setakat ni sepanjang tempoh 7 tahun saya sebagai seorang jurulatih ular, khususnya di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Timur Bakar Tapai, ular yang berbisa tidak kena lagi lah. Alhamdulillah masih lagi dilindungi dan tidak minta dan tidak mahu sama sekali untuk kena. Tapi bagi ular sawa, pengalaman saya pernah sekali lah. Masa tu saya nak bagi makan dia. Tapi sebelum tu tangan saya ni saya pegang ayam. Dia jadi, ada bau bila ke? bau ayam tu, jadi kita hulur tangan dekat dia, nak cuik lah dia. Dia ular yang jinak. Okay? Ular yang kita bela untuk pets. Jadi dia pun terus gigit saya. Yang tu adalah reticulated python. Dia belit gigit tangan saya sampailah dekat leher dia belit. Ya, tapi pada waktu tu mujur ada seorang kawan yang membantu saya. Kawan pun seorang bomba lah. Ya. Kawan yang membantu saya. Dan benda tu sebenarnya ular sawa ni kita kena ambil iktibar lah. Mana apa yang berlaku, salah satu video yang tular beberapa bulan lepas, tangkap ular tanpa kemahiran. Jadi bila dia nak tangkap ular, dia kena faham. Macam ular sawa ni spesies yang membelit. Jadi kita kena kenal sifat dia. So jangan melakukan perkara yang di luar kemahiran kita. Apa-apa pun sesiapa yang tidak ada pengalaman, jangan bermandai-mandai. Terus hubungi anggota bomba sahaja. Dan mereka adalah orang yang terlatih di mana cara pengendalian itu bukan dengan tangan kosong. Mereka, kalau kita tengok gambar tadi, member mereka ada mempunyai dilatih menggunakan alatan yang tertentu, alatan khusus untuk mengendali ular, dan juga peralatan padding dan juga glove, sarung tangan. Jadi bukan sebarang handle ular macam tu saja. Itu dia, apa-apa yang perlu lakukan, perlu ada ilmu dan dapatkan perkhidmatan daripada mereka yang lebih pakar. Baik, kita ada satu panggilan di studio, dan pada 27 Julai lalu, seorang kanak-kanak Christina Adilia yang berumur 3 tahun berhadapan dengan detik cemas apabila hampir dibawa lari oleh seekor beruk dan sudah berada di talian ketika ini. Hello Christina, Assalamualaikum. Hello, hello.
Dan ibunya, Puan Syafina. Hello. Ya, saya. Hello. Okey Puan, Puan boleh kongsikan tak bersama kita di studio apa sebenarnya yang terjadi sewaktu itu dan perasaan Puan Syafina sendiri? Masa kejadian tu sangat macam panik, masing-masing dah panik. Sebab masa tu baru je masuk melangkah ke kebun tu. Kebun tu kebun kecil saja. Lepas tu dia macam tiba-tiba beruk tu dia serang anak. Dia terus dakap anak tu macam dia macam nak bawa lari. Dia macam dah peluk dah, dia benar dukung dah. Masa tu suami saya tak buat apa-apa sebab takut dia beruk tu mengganas. Kawan suami saya juga dia ambil sebatang kayu ataupun buluh kot. Dia pukul beruk tu sampai beruk tu lepaskan anak saya lah. Tapi dia beruk tu macam berdegil, tak nak lepas dia punya anak saya. Anak saya meraung-raung juga lah masa tu. Lepas tu bila tuan tak kebun tu dia pukul beruk tu. Sampai beruk tu lepas, beruk tu macam menangis macam anjing macam tu lah. Lepas tu suami saya terus ambil anak saya terus ke kereta lah masa tu. Saya tak boleh dah masuk dalam kebun tu sebab saya tengah pegang adik dia yang berusia baru 6 bulan. Takut juga nanti beruk tu dia akan serang anak yang kecil tu lah. Terus kan bawa ke hospital. Tak mungkin sebab hospital dekat saja dengan rumah. Tu dapatkan rawatan dengan doktor lah kat situ. Lebih kurang Sangat tu saya lebih kurang 4 bulan yang lalu ya Puan? Yang 4 bulan berlalu. Masa tu saya macam panik juga lah. Macam tak boleh nak buat apa kan. Semua jerit-jerit macam tu je. Ya. Dan Kristina pula waktu tu apa antara kecederaan yang dialami? Kecederaan dia macam terpopek isi dekat bahagian atas hidung dia. Lepas tu dia macam dekat dahi tu berlubang sikit. Mungkin dia kena kuku beruk tu lah. Lepas tu dekat dahi tu dia ada kesan gigi dia. Kesan gigi beruk tu. Lepas tu yang lain-lain lebam-lebam macam tu je. Dan selepas kejadian, Kristina bagaimana? Adakah Kristina takut untuk keluar ataupun trauma? Rasanya tak trauma. Ibunya. Dia masih nampak macam nampak monkey tu, dia nampak monyet tu, dia cakap oh monkey, dia cakap yang tu monkey dia nose dia cakap macam tu je. Tapi dia still nyanyi lagu Jumping on the Bed tu. Dia tak takut. Monkey jumping on the bed. Dia tak takut langsung dengan monyet tu lah. Dan Puan Syafina sendiri bagaimana selepas melihat sendiri kejadian tu depan mata? Apa perasaan Puan sewaktu itu? Masa tu macam saya tak boleh buat apa, semua menjerit-jerit je sebab benda tu macam menjadi secara spontan. 3 hari 3 malam juga saya tak ada selera nak makan. Lepas tu saya tengok dia macam sedih, tengok macam salah saya juga. Saya bawa dia masuk ke kebun tu. Tiba-tiba beruk liar tu dia macam serang macam tu je. Tapi kami tak panik lah sangat sebab dia tuan kebun tu dia macam bertindak pantas lah. Segera ambil kayu yang berdekatan dengan dia pukul dengan beruk tu lah. Baik, okey. Puan Syafina, kita doakan yang baik-baik sahaja. Kristina nak nyanyi ke Jumping on the Bed? Baik, terima kasih Puan Syafina. Mungkin sedikit nasihat kepada ibu bapa di luar sana. Okey, kepada ibu bapa di luar sana tak perlulah membawa anak ke kebun ataupun tempat yang ada haiwan yang berbisa sebab kita tak tahu sebab haiwan tu dia akan bertindak secara spontan untuk menyerang anak. Berhati-hatilah sekeliling. Baik, terima kasih Puan Syafina atas perkongsian. Terima kasih adik Kristina. Okay, bye-bye. Semoga dapat berjumpa. Bye. Assalamualaikum. Baik, kita dah dengarkan sendiri cerita daripada Puan Syafina mengenai Kristina. Mungkin Prof dan juga Tuan ada apa-apa yang nak dikomen? Maybe Tuan Syafiq boleh cerita sikit. Saya boleh cerita sikit lah. Dia beruk dengan monyet ni adalah satu haiwan yang bijak sebenarnya. Bila dia cuba dapatkan sesuatu tu, dia memang seekor haiwan yang bijak. Sebab itulah kita boleh latih dia jadi pemanjat pokok kelapa. Dia pun tahu kelapa tu yang tua ke yang muda. Okey. Jadi sukar sebenarnya kita nak baca lah. Dia beruk ni ataupun monyet ni dia bertindak di luar kawalan. Dia adalah seekor haiwan yang bijak. Okey. Mengulas mengenai kejadian tersebut, saya ada satu perkara yang paling penting untuk dikongsikan sebenarnya. Andai kata
kita diserang ataupun diserang haiwan liar. Haiwan liar ni maksudnya haiwan bukan belaan. Okey, sebenarnya ada satu tabung yang dipanggil tabung Haiwan liar. Bantuan untuk masa serangan haiwan liar. Kalau kata diserang anjing belaan itu bukan haiwan liar, tapi benda yang liar ni yang duduk tanpa dikurung lah. Jadi jika terkena serangan, kita boleh membuat permohonan tuntutan. Tuntutan tu kita boleh dapatkan pengesahan perubatan daripada pihak hospital. Okey. Selepas dapatkan pengesahan, kita boleh rujuk kepada perhilitan untuk dapatkan spesies apa yang menyerang. Okey. Dan seterusnya pergi kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. So dia akan pelbagai langkah-langkah yang boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Baik. Okey, terima kasih Tuan Safiq. Dan selepas ini ada banyak lagi yang kita ingin bincangkan, tapi kita nak berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Okey. Gigitan dan sengatan haiwan tadi dah macam-macam yang sudah dikupaskan oleh tetamu-tetamu di studio pada hari ini, Tuan Safiq dan juga Prof. Tetapi pastinya ada kekeliruan, masih ada kekeliruan dalam kalangan kita. Baik, jom kita saksikan apa antara kekeliruan itu. Adakah itu mitos ataupun fakta sebenarnya? Baik Prof, kalau kita lihat ada beberapa info-info di situ, sejauh mana kebenarannya? Okey. Yang pertama tadi tentang vaksin rabies untuk haiwan peliharaan, iaitu anjing atau kucing. 90% lebih sebenarnya rabies ditransmisikan melalui anjing. Jadi di Malaysia kita memang menggalakkan untuk anjing peliharaan mendapatkan vaksin rabies. Okey. Soalan kedua mitos itu tentang apa tadi? Menyedut bahagian patukan ular. Saya rasa saya dah jawab tadi. Jadi sedutan tu memang tidak akan mengeluarkan bukan racun, tidak akan mengeluarkan bisa dari tempat yang digigit. Banyak di filem-filem ni. Ya, betul. Jadi itu sebenarnya macam turun-temurun daripada dulu sampai sekarang kata sedut boleh mengeluarkan bisa. Sebenarnya tidak. Yang ketiga ialah selepas dipatuk ada yang berani buat ni. Ada yang buat. Kami dalam 2-3 tahun kebelakangan kita mendapat ada pesakit yang menggigit ekor ular tu dan memakan ekor ular tu. Dan mungkin mitos ni dapat daripada orang asli atau sebagainya lah. Jadi kesian ke ular. Dia tidak membunuh ular tu Dia menggigit ekor ular tu dan melepaskan ular tu. Kerana dia kata ekor ular tu adalah penawar kepada bisa. Tuan Safiq pun tadi kata betul ada yang gigit ekor ular, ada berpengalaman juga. Betul, sebab ramai bila kita tanya pasal gigitan ular ni, secara spontannya mesti dia orang kejawab. Ataupun soalan dia mesti ada tanya, bolehkah kita gigit ekor ular untuk kita meneteralkan bisa ular dalam badan? Dan sebenarnya bisa ular ni seperti yang mana Prof bawa ni. Dia punya vaksin dia dah ada. Yang khas yang dibuat daripada bisa ular tu sendiri, betul Prof? Okey, jenis bisa ular tu sendiri, dia ada khas untuk melawan anti-bisa untuk melawan toksin. Jadi itu mitos lah. Jadi yang kita ada di sini ialah what you call anti-venom yang kita import khas daripada negara jiran dan memang khusus untuk haiwan ular-ular berbisa di negara kita. Ada untuk ular laut, ada untuk ular yang di darat. Jadi ini hanya boleh diguna pakai apabila pesakit dibawa ke hospital dan diberikan oleh doktor. Tidak semua pesakit yang kena gigitan ular memerlukan antibisa ular. Betul. Jadi berbezalah hanya yang ada indikasi untuk kebisaan sahaja diberikan antibisa ular. Yang mitos fakta yang keempat tadi ialah mengenai lebah. Lebah akan mati selepas menyengat. Dia okey.
So lebah ni lebah ialah antara what we call serangga Hymenoptera. Dia termasuk juga satu family dengan tebuan. So lebah dan tebuan berbeza. So lebah ni bezanya ialah apabila dia menyengat, sengat tu akan tertanggal daripada badan dia. Ya, betul. Jadi bila dia tertanggal tu dengan tali perut dia sekali pun terkeluar, jadi dia tidak dapat hiduplah lepas sengatan. So bermaksud lebah hanya boleh menyengat sekali saja. Dan lebah ini berbahaya apabila dia ada banyak dalam satu ni, dan mereka yang akan menyengat pesakit. Jadi lebih banyak sengatan, lebih bahayalah kepada pesakit. Baik, okey, itu mengenai lebah dan juga tebuan. Tetapi tadi kita pun banyak juga bincangkan mengenai ular, sebab itu pun antara faktor utama ramai pesakit yang terkena gigitan ular. Dan kita nak juga tahu apa kelemahan ular ni sebenarnya yang boleh kita lakukan untuk takutkan ular tu, Tuan Syafiq. Kita nak takutkan ular. Okey, soalan Nak yang tahu baik. kelemahan dia. Sebab ular ni sebenarnya bagi saya lah, ular ni salah satu benda yang lain daripada binatang lain. Ular ni dia tak ada kelopak mata. Mata dia tidak pernah mengedip, berkelip macam kita, tak pernah. Satu lagi, ular ni dia tak ada telinga untuk dia mendengar. Okey. Jadi bagi saya setakat ni tak ada apa lagi perkara-perkara mana yang dia takut. Cuma yang kita boleh lakukan Memang cukup untuk berani, menghalang dia adalah kebersihan tadi lah. Tetapi kalau air panas bagaimana pula, Tuan? Ya, yang tu sangat bagi pendapat saya sangat bahaya. Yeah. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Contoh bila kita nak halau ular tu keluar daripada rumah, kita gunakan air yang panas. Contohlah macam kita terkena air panas. Apa akan Lagi berlaku menyerang pada lah. pada Lagi kita? terkejut. So kita akan jadi tak keruan. Kita akan jadi bertambah tak tentu Tambah hala. agresif. Jadi Baik, ular kita tu dah tahu. bila dah kena air panas, jadi dia akan jadi tak tentu hala, dia akan gigit ataupun menggerak ke mana-mana tempat yang dia rasa boleh dia pergi. Jadi boleh terjadi kemungkinan dipatuk ular. Jadi untuk penggunaan air panas, Kita tahu tidak boleh. sangat-sangat tidak disarankan. Lebih menyukarkan Baik. untuk handle ular tu. Ya. Baik, terima kasih Tuan Syafiq atas jawapan itu. Prof sendiri secara ringkas dia nasihat kepada orang ramai tentang pentingnya untuk tahu ilmu dan tidak begitu mandai-mandai apabila menghadapi situasi seperti ini. Ya, so yang seperti kita nyatakan tadi, keselamatan diri itu penting. Jadi pastikan kawasan rumah kita bersih, elakkan daripada membuang sampah merata-rata, menjemput haiwan berbisa ataupun hawa liar datang ke rumah kita. Dan yang saya rasa yang lebih inilah kita kena peka dengan keselamatan diri kita. Bila kita berjalan ke mana-mana, saya dapati juga ramai pesakit yang kena patuk ular ni ialah di dapur. Di kawasan dapur. Tiba-tiba ada ular di bawah meja, ada ular di bawah dapur. Jadi itu semuanya saya rasa sebabkan kita ada itulah tikus dan sebagainya. Dapat kita simpulkan pada ini ya, Tuan Syafiq? Sedikit tambahan daripada saya lah. Dia biasanya untuk kes serangan ular ni, dia jarang berlaku ular datang untuk menyerang. Dia kebiasaan terlanggar, terpijak ataupun tersentuh. Yang tu biasa berlaku. Okey, itu kita dah dapat tahu sikit sebanyak mengenai hari ini. Dan segalanya dapat kita fahamkan dan pelajari ataupun ambil iktibar ialah segalanya bermula daripada kita sendiri. Kita sendiri mampu untuk mencegahnya. Terima kasih banyak-banyak Prof atas masa yang diluangkan dan juga Tuan Syafiq atas ilmu-ilmu yang dicurahkan kepada semua penonton Hello Doktor pada hari ini. Baiklah, kita akan kembali lagi pada minggu hadapan dengan topik gastritis pada waktu yang sama. Jumpa lagi, saya Hawa Rizwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.